أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, yang mana pada minggu lepas kita telah membaca muqaddimah bagi kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi ataupun At-Turmuzi pun boleh dibaca juga. Tirmizi, Turmuzi, baris walaupun berbeza tapi orangnya sama. Dia ni seorang muhaddisin, sehingga dia mengarang satu kitab besar dipanggil Sunan At-Tirmizi, sebaris sama dengan kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Ibn Majah dan juga An-Nasa'i. Sehingga kitab Imam Tirmizi ini disyarah secara detail dalam bahasa Melayu oleh seorang ulama besar dalam dunia Nusantara ataupun dunia Melayu, yang bernama Syekh Marbawi. Syekh Marbawi ni pengarang kitab ataupun famous dengan nama Kamus Al-Marbawi. Syekh Marbawi ni dia karang satu terjemah hadis daripada Sunan Tirmizi, yang mana kitab ini digelar sebagai kitab Bahrul Mazi. Ada 22 jilid. 22 jilid, tapi satu jilid tu dikembarkan jadi 2 jilid. Maksudnya 11 buah buku. Kitab Sunan Tirmizi diterjemah dan disyarahkan oleh Syekh Marbawi. Kalau pelajar-pelajar sekolah Arab, biasa dia akan familiar lah dengan nama Syekh Marbawi ni. Sebabnya kebanyakan mereka naik saja form 1, form 2, apabila ambil Sanawi, kalau di Kelantan dipanggil SMU, PMRU. Ustaz Azmi mungkin melalui lah, termasuk saya. Kalau sekolah Ra'i, kita akan menggunakan kebanyakannya satu kamus dipanggil Kamus Al-Marbawi. Famous lah kamus ni sampailah hari ini. Walaupun bahasanya begitu lama, tetapi pernah diminta izin oleh seseorang dengan Syekh Marbawi. Syekh Marbawi antaranya dia rapat dengan arwah Dr. Haruddin. Waktu tu Dr. Haruddin belajar di Azhar Mesir, dan dia pergi jumpa dengan Dr. Haruddin. Dr. Haruddin pergi jumpa dengan Syekh Marbawi untuk ambil barakah ilmu lah. Di antaranya Dr. Haruddin ni dia minta ilmu perubatan. Dia minat perubatan waktu tu. Waktu tu dia belajar mengambil PhD di Mesir, dan supervisor dia, musyrif Dr. Haruddin itu adalah Dr. Abu Zurrah, seorang ahli fiqh yang alim. Saya pernah belajar kitab dia, iaitu kitab Usulul Fiqh 2 jilid di USIM tu, kitab Syekh Abu Zurrah. Dia tu adalah musyrif ataupun supervisor tesis Dr. Haruddin. Dr. Haruddin ni adalah orang yang rapat dengan Syekh Marbawi. Dia ni orang Merbau, Perak, dan dia ni tinggal di Mesir dan khidmat ilmu di Mesir, mengaram di Mesir. Dia nak siapkan kitab Bahrul Mazi ni lebih 23 tahun, tak silap. Besar. Sampai sekarang diambil istifadah, manfaat oleh kita semua di Malaysia ni, kitab dia. Ramai ustaz-ustaz asatizah yang mengajar tiap-tiap malam menggunakan kitab Bahrul Mazi. Yang terkenalnya mengajar kitab Bahrul Mazi adalah Ustaz Syamsuri Ahmad, orang Kedah. Ustaz Syamsuri Ahmad ni memang daripada dulu sampai hari ni tak habis-habis lagi dia mengajar kitab Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Al-Marbawi. Begitu juga Ustaz Kazim, sebelum dia famous dulu, dia banyak menggunakan kitab Syekh Marbawi, kitab Bahrul Mazi sebagai rujukan dalam kuliah-kuliah agamanya di masjid dan surau-surau di Malaysia. Nak bagi tahu kepada kita semua hebatnya jasa Syekh Marbawi ni sampai diambil istifadah sampai hari ini ilmu dia. Dan dialah yang telah menterjemahkan hadis-hadis daripada Sunan Tirmizi. Yang nak kita bincang hari ini adalah
kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi ataupun Turmuzi. Maksudnya orang yang kita nak baca kitab dia ni bukan calang-calang. Dia kumpulkan segala hadis yang berkaitan dengan background Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpul daripada A to Z, daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Okey, maksudnya diri Nabi SAW secara terperinci dibicarakan dalam kitab ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca bab pertama, yakni mengenai rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik pernah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'ini wala bil-qasir wala bil-abyadil amhaq wala bil-adami wala bil-jahdil qatati wala bis-sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa'aqama bimakkah 10 sinina wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Hadis daripada Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tersangat tinggi, ni bentuk tubuh Nabi, dan tidak juga tersangat rendah. Tak tinggi, tak rendah. Dan warna wajahnya tidaklah terlalu putih seumpama air kapur, dan tidak pula pucat pudar. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tidak terlalu lurus dan tidak juga terlalu gerinting seperti orang-orang negro. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala umurnya 40 sanah, 40 tahun. Beliau telah tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah telah mewafatkannya ketika umur beliau mencapai lebih dari 60 tahun, dan uban yang ada pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jaguknya tidak melebihi 20 helai. Satu-satu sahabat kira. Satu-satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan bentuk wajah Nabi, sehingga kan uban yang ada pada rambut Nabi dan janggut Nabi pun dia kira. Dinyatakan oleh Anas, dia tengok, aku tengok pada wajah Nabi ni, pada diri Nabi, rambut dia dan janggut dia, uban yang putih tak sampai 20 helai. Nak bagi tahu begitu perhatinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Kenapa? Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diri kita sendiri pun kita tak tahu kalau ditanya berapa helai uban yang ada pada janggut kita. Tak terkira ustaz. Sebanyak bintang di langit. Malah nak kira. Jadi kita bercakap sebanyak bintang di langit. Tetapi Nabi SAW wajah dia diperhatikan oleh para sahabat sehingga kan sahabat boleh kira satu persatu uban pada janggutnya dan juga pada rambut Nabi SAW. Syekh Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Tirmizi berkata sebagai berikut. Al-Allamah Qurtubi, satu ulama besar daripada Cordoba. Cordoba ni tahu tak Cordoba? Di Andalusia. Bukan. Andalus. Dekat Manchester United sekarang. Dulu ditakluk oleh orang Islam. Satu tempat dipanggil Cordoba. Cordoba ni di Andalusia sampai sekarang banyak sejarah-sejarah yang tinggal. Cordoba. Dan Cordoba ni ada ulama besar, di antaranya ulama tafsir namanya Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu daripada Cordoba. Imam Qurtubi itu dia dinamakan, disebahkan pada satu tempat Cordoba. Sampai sekarang satu nama Bukit Gibraltar. Pernah dengar tak?
Gibraltar. Satu bank, satu tempat sana di Andalusia, sekarang ni Cordova, satu bukit dipanggil Gibraltar. Gibraltar tu diambil daripada sebenarnya nama Jabal At-Tariq, Bukit Tariq. Siapa Tariq tu? Tariq bin Ziyad. Siapa Tariq bin Ziyad? Pahlawan Nabi SAW. Orang yang menakluk Cordova. Di satu tempat tu, dia dihantar oleh Nabi SAW utusan untuk pergi takluk. Bukan zaman Nabi SAW lah, zaman khalifah. Dihantar di sana, kemudian dia pergi dengan berapa buah kapal. Ada berapa ratus orang, sampai tak 1000, saya tak ingat dalam sejarah. Pergi sana untuk sebarkan Islam. Sampai saja di Cordova, ataupun di Kurtubi tadi, Cordova tu, waktu ni semua kat sana orang bukan Islam. Siap sedia untuk berperang dengan Islam yang datang daripada arah laut. Ketika ini sampai saja di darat, maka Tariq bin Ziyad pun arahkan kepada seluruh tentera dia untuk bakar kapal. Bakar sehingga hancur habis kapal mereka. Lalu tanyalah sebahagian tentera Tariq bin Ziyad, wahai Panglima Tariq, kenapa kamu bakar kapal kita? Maka berkatalah Tariq bin Ziyad, ainal mafar? Kamu nak lari kat mana? Amamukun aduwah. Depan kamu adalah musuh. Depan kamu adalah musuh. Wa khalfakum bahr. Di belakang kamu adalah laut. Ainal mafar? Nak lari kat mana lagi? Nak tak nak, kita mesti berjuang habis-habisan. Sama ada dua. Sama ada menang ataupun syahid. Kata Tariq bin Ziyad. Kalau kita kalah, kita tak mampu nak lari. Sebab apa? Belakang kita laut. Kapal dah tak ada dah. Nak lari kat mana lagi? Kapal dah habis dibakar. Nak tak nak, mesti usaha sungguh-sungguh untuk jihad fisabilillah. Sama ada kita menang ataupun syahid mati. Kata Tariq bin Ziyad. Lalu mereka berperan dengan penuh bersungguh-sungguh jihad fisabilillah, dapatlah menguasai Cordova. Ataupun satu tempat bukit tu dangki oleh Tariq bin Ziyad untuk menyerang Cordova yang dikuasai oleh Kristian waktu itu. Lalu sampai hari itu digelar sebagai Jabalut Tariq, tetapi diubah oleh orang-orang Kristian, orang-orang yang benci pada Islam, daripada kalimah Jabalut Tariq jadi Jabarta. Begitu juga Cordova, daripada Al-Qurtubi diubah jadi Cordova. Jadi Al-Allamah Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata bahawa keseluruhan kekacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dizahirkan. Jika tidak, maka manusia tidak dapat menoleh sedikit pun pandangan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Nabi? Hebat tak hebat Nabi? Andai katalah Allah Taala zahirkan ketampanan, kecantikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh nak tengok Nabi. Sebab terlalu hebat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam di antara orang yang terkenal dengan handsome-nya, kacaknya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Namun demikian, jika dibandingkan Nabi Yusuf dengan Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, 1 juzuk daripada 10 juzuk kecantikan Nabi Allah Adam diberi pada Nabi Yusuf. 1 juzuk saja diberi pada Nabi Yusuf, dah cantik dah. Nak berbanding dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam ni handsome, cantik sangat-sangat? Sebab dia directly dicipta oleh Allah Azza wa Jal, manusia pertama, Abu Bashar. Tetapi jika dibandingkan Nabi Adam alaihissalam yang begitu kacak itu, nak dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh langit bumi. Berganda-ganda lebih handsome, lebih kacak, lebih tampan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita nak banding Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Muhammad. Tak boleh. Tak boleh nak banding sebab memang jauh lah. Dan pernah berkata seseorang, saya tak ingat nama apa, seorang sahabat, dia berkata daripada Aisyah, sekiranya kawan-kawan wanita Zulaikha ni pada zaman Nabi Yusuf AS, pada ketika Nabi Yusuf AS difitnah oleh seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Dia ini adalah zaujah Amirul Mesir, seorang isteri pembesar Mesir. Amir tu pembesar. Namanya tak dicatatkan nama siapa pembesar tu. Walaupun banyak ulama-ulama kata sekian-sekian nama, tapi nama yang sahihnya
tidak dicantikkan, hanya diambil daripada Al-Quran. Amir, negeri Biladul Misr, negara Mesir. Dia ada seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Zulaikha ni adalah seorang perempuan yang begitu cantik. Pada masa tu nak dibanding dengan perempuan-perempuan lain, jauh Zulaikha yang lebih cantik. Tetapi dia telah menjadi isteri orang yang bernama Al-Aziz. Al-Aziz tu gelaran. Al-Aziz ataupun Amirul Misr. Al-Aziz tu pembesar. Amir pun pembesar juga. Al-Aziz Mesir dinyatakan Al-Quran. Apabila dia ni masih muda lagi, Al-Aziz ni kahwin dengan dia waktu dia masih muda. Dan Al-Aziz telah memelihara Nabi Yusuf AS. Ketika itu Nabi Yusuf meningkat remaja, 14, 15, 16, 18. Maka makin bangkit kehandsoman Nabi Yusuf AS. Apabila makin hebat, makin tampan, waktu ni ibu tirinya yang masih lagi muda tengok, Masya Allah, cantiknya anak tiri aku ni. Lalu telah buat perancangan buruk ke atas Nabi Yusuf AS. Panjang cerita dia. Di antara cerita yang paling panjang dalam Al-Quran, cerita Nabi Yusuf. Begitu detail dan lengkap, tak boleh ditokok tambah. Daripada A to Z, daripada bermula daripada Nabi Yaqub, saudara-saudaranya, sehingga kan Nabi Yaqub bermimpi semua, sampailah ditangkap adiknya Bunyamin, dan sampai kepada saudara-saudara Yusuf minta maaf. Begitu detail, tidak ada satu kisah dalam Al-Quran yang disebut secara detail melainkan kisah Yusuf. Kisah Yusuf, kisah Khaidir ke, kisah Nabi Musa ke, tak detail. Tetapi Nabi Yusuf begitu detail. Sebab apa? Banyak ibrah pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada umat Muhammad tentang kisah Yusuf ini, yang mana kita tidak akan bincang pada malam ni lah. Apabila demikian, Zulaikha ni dia berkata, aku telah melihat Yusuf dengan begitu hebat, begitu gairah, lelaki handsome. Lalu waktu tu ditangkaplah Yusuf, bukan ditangkap, dibuat helah dalam satu buah rumah. Kemudian berlakulah sebagaimana kita maklum. Lepas tu Al-Aziz pun menangkap isterinya dengan Yusuf, dan dia yakin, percaya bahawasanya Yusuf itu benar, isterinya salah. Tetapi untuk menutup malu, sebab dia ni Al-Aziz, pembesar, menteri Mekah, menteri Mesir, tak nak bagi orang tahu, dia pun salahkan Nabi Yusuf, sehingga Yusuf ini dipenjarakan. Maka ketika ini perempuan-perempuan yang berada di Mesir ketika itu ngata kepada Zulaikha, tak padan dengan tua, tak padan gata nak cari lelaki muda, dah lah anak angkat sendiri, nak berlaku curang dengan suami dah lah kaya, popang macam-macam. Orang berkata tentang Zulaikha, apa lagi panah telinga. Kau tak jumpa lagi, tak tengok lagi Yusuf macam mana. Kau tengok baru kau tahu. Pada waktu tu Zulaikha tak dapat tahan, dia pun kumpul semua menteri, isteri-isteri menteri, orang-orang besar-besar, perempuan-perempuan yang ada kenamaan di satu dewan. Satu dewan, kumpul semua. Kumpul sampai itu diarahkan kepada pelayan-pelayan, beri satu biji apple dan juga satu pisau. Bagi satu seorang. Masuk tu bagi apple, bagi pisau, bagi. Ramai ni. Kanan kiri penuh. Besar lagi pada masjid ni. Penuh perempuan-perempuan yang hebat-hebat. Menteri isteri-isteri menteri, dating-dating lah kalau kita. Dating-dating yang begitu cantik semua pergi. Yang semuanya berkumpul dalam dewan tu. Ketika itu maka Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf AS lalu di tengah-tengah. Kanan kiri penuh dengan perempuan. Sambil saja lalu ni, maka katalah Zulaikha, wahai perempuan-perempuan sekalian, dating-dating sekalian, apa lagi? Potonglah buah apple tu, nak makan kejap lagi. Mereka pun potong tu sambil Nabi Yusuf AS berjalan di tengah-tengah. Ketika itu mereka tidak sedar, mereka sedang memotong jari-jari mereka sendiri. Lepas satu jari, 2 jari, 3 jari, tak rasa sakit pun. Sebab apa? Takjub melihat kepada Nabi Yusuf AS. Sehingga kan dinyatakan Al-Quran Malikul Karim. Yusuf ini sebagai malaikat yang mulia, bukan manusia ni. Sebab apa? Handsome sangat-sangat, kacak sangat-sangat, tampan sangat-sangat, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, dicatat Al-Quran Malikul Karim. Ni sebagai malaikat yang mulia ni. Ni bukan manusia. Sambil melihat, apabila saja berlalu saja Yusuf,
masuk balik ke bilik, mereka baru rasa kesakitan. Rupa-rupanya mereka sedang menghiris tangan-tangan mereka sendiri, jari-jari mereka sendiri, asabi'. Baru kau tahu macam mana handsome Yusuf ni. Barulah perempuan-perempuan tadi tutup mulut, tak bercakap dah tentang Zulaikha. Sebab apa? Sebab betul lah, kalau aku duduk tempat Zulaikha pun, aku mungkin lebih dari tu lagi aku buat rancang, plan untuk dapatkan Yusuf, untuk bersama dengan Yusuf, untuk mencium, memeluk Yusuf. Sebab apa? Sebab terlalu handsome. Bahkan Yusuf ini bukannya manusia, tetapi Malikul Karim, malaikat yang mulia. Sampai selama-lamanya perempuan di Mesir tutup mulut, tak bercakap lagi tentang Zulaikha selepas melihat kehandsoman Nabi Yusuf AS. Tetapi kata Aisyah bahawasanya handsome sangat-sangat Yusuf itu, dia mengatakan hadis yang lain, saya baca terjemahannya, sekiranya kawan-kawan wanita Zulaikha melihat Yusuf, tak kala mereka melihatnya, mereka tidak sedar, mereka sedang membelah-belah, memotong tangan-tangannya sendiri. Pastilah apabila mereka melihat wajah Nabi SAW, mereka bukan setakat memotong tangan, bahkan mereka akan merobek-robek dan membelah-belah hati mereka sendiri. Sampai tahap macam tu. Nak gambarkan wajah Nabi SAW tak dapat digambarkan. Begitu handsome. Namun demikian, ulama menyatakan wajah Nabi ini penuh dengan cahaya bagaikan bulan purnama apabila dilihat dengan orang yang ada iman, orang yang ada cinta pada Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala telah menghijabkan penglihatan orang-orang yang kufur dan benci pada Nabi SAW. Ini telah berlaku kepada Abu Jahal, telah berlaku kepada Abu Lahab. Sehingga kan Allah Ta'ala hijabkan kehandsoman, kecantikan Nabi SAW. Mereka melihat dengan rasa benci dan tak nampak pun cantik dan kacaknya Nabi. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Wajah mata mereka tak mampu melihat ke tampanan, kekacakan Nabi, sebab mata dia penuh dengan kebencian dan kekufuran. Allah Ta'ala hijab. Begitu juga pada hari ini. Pada hari ini, kita tengok macam mana seorang ulama yang rabbani, yang betul-betul berjuang fi sabilillah, menegakkan Islam, menjalankan dakwah Nabi SAW. Kita melihat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita melihat wajahnya penuh ketenangan. Tetapi kalau wajahnya dilihat oleh musuh-musuhnya, mereka akan dibenci. Dibenci. Ulama sekarang, apabila musuhnya tengok, dia akan mengatakan, aduh, janggut dia macam kambing, serban dia besar bakul, muka dia macam dok, macam-macam dinyatakan. Sebab apa? Sebab hatinya terhijab, melihat dengan penuh keimanan. Orang yang ada iman, ada kasih sayang, walaupun dia tu non-Muslim, dia melihat dengan penuh kasih sayang. Dia melihat seseorang itu dengan penuh cahaya yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia, tengok cantik. Ulama ke, pendakwah ke, orang yang baik ke, dia tengok Masya Allah, cantiknya dia. Walaupun dia non-Muslim, tapi dia masih ada lagi kasih sayang, tidak ada dengki, tidak ada amarah. Tapi orang Islam yang ada amarah, ada benci, ada hasad, ada dengki dalam hati dia, dia melihat wajah-wajah orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dia rasa benci. Kenapa? Kerana Allah telah hijabkan hati mereka. Tengok ulama, aduh, benci lah tengok ulama ni. Asyik cakap merapu, macam-macam lah. Asyik menipu lah, macam-macam. Sebab apa? Sebab Allah telah mahjub, hijabkan hati dia. Begitu juga Nabi SAW. Orang kufur, orang kafir tak dapat nak melihat hakikat sebenar wajah Nabi SAW. Seorang penyair Parsi telah menyatakan dengan benar bahawa segala kekacakan yang dipunyai oleh sekalian Nabi dan Rasul telah didapati semua sifatnya terserap sempurna pada diri Rasulullah SAW. Apa yang ada sempurnanya seseorang Nabi itu, semuanya ada pada Nabi SAW, bahkan lebih. Nabi Daud famous dengan suaranya begitu merdu, sehingga kan burung-burung, binatang-binatang terhenti apabila mendengar Nabi Daud membaca kitab Zabur. Terhenti. Bahkan angin pun terhenti.
Angin pun terhenti. Begitu merdunya suara Nabi Daud. Dan suara inilah yang kita akan dapat di syurga nanti. Bagi ahli syurga, insya-Allah, amin. Tetapi nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dapat nak dibandingkan merdunya suara Nabi. Tetapi kata ulama, dihijab oleh Allah Taala. Jika Allah Taala tak filter suara Nabi, masya-Allah, orang kafir boleh masuk Islam senang-senang sahaja. Tetapi memandangkan jalan dakwah ini bukanlah dihampar dengan pemaidani merah. Nabi terpaksa terima pelbagai ujian, cobaan dan juga mihnah. Sebenarnya manusia hanya melihat wajah Nabi, dengar suara Nabi, dengan ucapan Nabi saja dah boleh hidayat. Tetapi seperti biasa, Allah Ta'ala nak bagi ujian pada Nabi, nak tunjuk bahawasanya jalan dakwah ini bukannya jalan yang dipenuhi dengan taburan bunga-bunga yang indah. Tak. Lalu Allah Ta'ala hijabkan segala keindahan yang ada pada Nabi SAW. Hanya sahabat-sahabat tertentu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin dan takwa sahaja yang boleh membuka hijab kehebatan Nabi SAW. Di antaranya para sahabat inilah yang menyatakan Nabi sekian, lalu dicatat oleh Imam Tirmizi apa yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga para salafus soleh yang melihat Nabi sama ada dalam keadaan sedar ataupun dalam keadaan dalam mimpi. Dalam mimpi pun kita boleh lihat Nabi SAW. Kecantikan Nabi Yusuf terselah dengan sepenuhnya berbanding dengan kecantikan Rasulullah. Kecantikan Nabi Yusuf ni sebab apa nampak cantik? Sebab Allah Ta'ala zahirkan keseluruhannya, selahkan keseluruhannya. Sebab tu nampak cantik Nabi Yusuf. Tetapi Nabi SAW Allah Ta'ala hijab, tak serlahkan kecantikannya 100%. Tak tahulah berapa sen daripada 100% tu, mungkin 1% sahaja daripada kecantikan sebenar Nabi SAW yang Allah Ta'ala zahirkan. Kalau betul-betul Allah Ta'ala zahirkan, Masya Allah, bumi ini penuh dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang terlebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa pun yang terlebih kacak dan segak sama ada sebelum ataupun sesudahnya. Hind radhiyallahu anhu berkata bahawa wajah Rasulullah SAW menyinar seumpama bulan purnama penuh. Ini perumpamaan. Tidak ada benda lain nak diumpamakan cantiknya wajah Nabi, indahnya wajah Nabi, melainkan bulan purnama. Tengok bulan purnama, daripada Teluk Melano sampai kepada Lawas, apabila dia mengembang, seluruh manusia boleh melihatnya dengan begitu terang, bulat. Sebab apa? Sebab dia ada keadaan Al-Badr. Badr ni adalah purnama. Kalau Al-Hilal, bulan sabit. Bulan sabit dia panggil hilal. Kalau Badrun, bulan purnama. Sebab tu itulah kita banyak nasyid, Tala'al badrun alaina min thaniyatil wada'. Maksudnya Tala'al badrun, telah terbit bulan purnama. Siapa? Ditujukan pada Nabi SAW. Tidak ada benda yang dapat kita umpamakan wajah Nabi ni melainkan dengan wajah bulan purnama. Sedangkan nak dibandingkan benda lain, tak boleh nak banding lagi dengan bulan tadi. Wajah Nabi lebih cantik, tapi tak ada benda nak dibandingkan lagi. Apa benda kita nak bandingkan? Dengan laut ke, dengan gunung ke? Tak dapat dibandingkan. Melainkan bulan purnama je yang begitu cantik. Manusia apabila lihat bulan purnama, dia kufur ke, dia Islam ke, dia India ke, dia Melayu ke apa, dia akan melihat, Masya Allah, cantiknya bulan purnama malam ini. Bahkan dalam syair-syair, sama ada Arab ke, Melayu ke, India ke, Pakistan ke, semua menjadikan bulan purnama itu satu perkara yang indah. Tengoklah lagu-lagu kita, banyak bulan purnama. Lagu Piramli, engkau bagaikan bulan. Tak ada dia beritahu engkau bagaikan dacing ke apa, tak ada. Bagaikan bulan. Tak beritahu bagaikan kereta Mercedes ke, bagaikan perempuan yang cantik, tak. Dia bagaikan kecantikan yang amat-amat sangat itu dengan bulan. Sebab apa? Sebab daripada dulu sampai sekarang, mana-mana masyarakat seluruh dunia pun, benda yang paling cantik dia anggapkan sebagai bulan purnama.
Begitu Nabi SAW dianggap oleh sahabat sebagai bulan purnama. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu ketika semasa malam bulan terang benderang, daku sedang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ke arah bulan. Tetapi mengikut pandanganku wajah Rasulullah terlebih cantik daripada bulan. Pada bulan purnama. Bulan purnama pada zaman dahulu tak sama seperti ini. Zaman sekarang kita di Malaysia ni, yang mana berada di Khatulistiwa ni, melihat bulan jauh. Jadi nampak bulan tu kecil sahaja. Tetapi di negara Arab, kita boleh tengok negara-negara lain, bulan tu besar. Satu besar dengan bas sekali terbit bulan purnama tu. Begitu indah sangat-sangat. Kalau kita tengok sunset pun, oh cantik dah. Tu pun jauh. Tengok bulan purnama, tempat dia sekelilingnya gelap. Dia saja muncul. Dalam gelap-gelap seluruh dunia tu, dia muncul sebagai cahaya. Nak dibandingkan dengan sunset ni, seluruhnya cerah. Dia cerah sehingga kita tak boleh melihat, sakit mata. Tetapi bulan purnama ni sekelilingnya gelap gelita, tapi terbit satu cahaya yang indah. Begitulah perumpamaan Nabi SAW. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ketika bulan purnama satu malam, waktu ini aku bersama dengan Nabi SAW. Bersama dengan Nabi, aku melihat bulan purnama yang hebat, yang cantik. Kemudian aku tengok pada wajah Nabi. Aku lihat kembali pada bulan. Aku lihat kembali pada wajah Nabi SAW. Apabila aku buat perbandingan, komparatif antara wajah Nabi SAW dengan bulan purnama ini, maka yakinlah dengan kajian aku, perbandingan aku, wajah Nabi lebih cantik. Wajah Nabi lebih tampan. Wajah Nabi lebih segak dan kacak. Ini kata Jabir radhiyallahu anhu. Nak bagi tahu hebatnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa benda dinyatakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah? Kenapa benda dinyatakan dalam hadis Nabi SAW? Sebab apa? Untuk menimbulkan cinta kita pada Nabi SAW. Jangan saja kita mencintai Nabi SAW ketika maulid Rasul sahaja. Ni kita maulid saja. Okey, ustaz jemput malam tu kita pergi bagi ceramah tentang Nabi. Sepatutnya Nabi ni harian. Kita kena ingat. Mana ada ulama-ulama dulu, mana ada bulan maulid Rasul saja dia buat mengingati Nabi. Tak, tiap-tiap malam dia mengingati Nabi. Bahkan sahabat tak lebih daripada 1000 kali mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, mengucapkan selawat. Sebab apa? Sebab Muhammad berada di hati dia tiap-tiap hari, setiap detik, kullu lahzatin, setiap lahzah, setiap saat. Tapi kita menjadikan mengingati Nabi ini